Baik, sebentar tadi berlangsungnya program COVID-19 Kementerian Belia dan Sukan KBS di Kompleks Sukan di BKL, Taman Desa Tasik, Kuala Lumpur. Antara yang menerima suntikan vaksin itu adalah Menteri Belia dan Sukan. Dan untuk mendapatkan laporan lanjut, kita bersama dengan wartawan Isabel Leong. Teruskan Isabel. Ya, terima kasih Hakim di ABC. Saya kini berada di Kompleks Sukan di BKL dan sebentar tadi berlangsungnya program vaksinasi ataupun program imunisasi COVID-19 Kementerian Belia dan Sukan KBS. Dan sebenarnya selain Datuk Seri Riza American, Naina American, turut serta ialah 264 atlet dan pegawai yang layak ke Sukan Olimpik dan Paralimpik Tokyo. Dan mereka sebenarnya sudah menerima dos vaksin yang bermula tadi sejak pukul 8 pagi secara bergile-gile dan ia melibatkan 35 Paralimpik, 93 atlet dan 136 pegawai. Dan antara atlet terlibat termasuk Ratu Gimnastik Artistik Negara Farah N. Abdul Hadi, atlet Paralimpik Ziyad Zulkifli, atlet memanah Khairul Anwar Muhammad, atlet olahraga Paralimpik Muhammad Rizwan Puzi dan jurulatih badminton Paralimpik Datuk Rashid Siddiq. Dan ketika sidang media sebentar tadi, Datuk Seri Riza American, Naina American berkata pihaknya sedang mengusahakan untuk memberikan kebenaran ataupun mengusahakan supaya kumpulan kedua atlet dan pegawai dapat menjalani proses vaksinasi dalam tempoh yang dekat. Bagaimanapun, ia bergantung kepada bekalan vaksin yang ada dan beliau berkata beliau sedang berbincang dengan Kementerian MOSTI dan juga Kementerian Kesihatan bagi supaya proses tersebut dapat berjalan dengan lancar. Mari kita ikuti sidang media sebentar tadi. Kumpulan kedua memang saya tengah usaha untuk mendapatkan sebab yang pentingnya bergantung kepada the supply. Saya tak boleh mengatasi apa yang tengah diuruskan oleh pihak PICK dan juga oleh saudara Khairi, Jawatankuasa Jaminan Pemberian Vaksin ini, sebab mereka bergelut tentang soal supply. Jadi whenever there is a supply, cuma saya diberi makluman kepada saudara Khairi, insya-Allah untuk fasa kedua ini akan diberi keutamaan kepada mereka-mereka di kalangan atlet yang menyertai kejohanan-kejohanan dalam negara, kejohanan-kejohanan penting. Saya submit nama 4,000. Dalam 4,000 tu ada lebih kurang 3 kumpulan. So kumpulan kedua ni adalah jumlah yang agak besar, mungkin mencecah 1,000 lebih. Dan mereka ni yang terlibat dalam Malaysia Football League, dalam MHL, yang terpaksa merentas negeri dan sebagainya, yang terpaksa berada dalam gelembung sukan, sport bubble. Jadi seandainya mereka mendapat vaksin, tentu sekali lah pergerakan mereka akan menjadi lebih mudah sebagaimana yang amat berhormat Perdana Menteri sebut. Jadi mereka akan diberi keutamaan dalam fasa kedua dan fasa ketiga ni. Demikian juga mereka yang menyertai kejohanan-kejohanan utama di luar, yang ada kekerapan, Gavin, Kelly, umpamanya. Dan saya nak maklumkan juga, ada juga yang atlet-atlet kita mendapat vaksin daripada negara lain atas kemurahan hati negara tersebut. Hafiz Syahrin umpamanya telah mendapat 2 dos vaksin, tapi diberi oleh negara Qatar, kalau tak silap saya. Demikian juga ada 2-3 atlet yang lain yang kebetulan mereka nak menyertai kejohanan di negara tersebut. Ada kalanya negara tersebut mengamalkan polisi semua akan divaksinkan. Tapi in the case of Olimpik ni, IOC tidak menetapkan, tidak mewajibkan mengikut apa yang dimaklumkan kepada saya oleh Tan Sri Noza. Itu dia kata-kata Datuk Seri Riza American yang mengatakan bahawa kumpulan kedua yang akan menerima vaksin suntikan pertama merupakan kumpulan yang lebih besar, iaitu dianggotai oleh 1,000 atlet dan pegawai. Dan untuk fasa berikutnya, ia akan diberikan keutamaan kepada mereka yang terlibat dalam sukan yang sedang berlangsung seperti MFL, iaitu Liga Bola Sepak Malaysia, MHL, Liga Hoki Malaysia, dan mereka yang menyertai kejohanan utama di dunia selain Olimpik dalam tempoh 5 atau 6 bulan yang akan datang. Dan mengulas lanjut, beliau juga berkata bahawa atlet juga boleh menerima suntikan vaksin daripada luar negara, seperti pelumba negara Hafiz Syahrin yang menerima 2 dos suntikan vaksin Pfizer-BioNTech di Qatar. Bagaimanapun, beliau berharap
pada tempoh yang penting ini, semua atlet menjalankan proses imunisasi yang boleh membenarkan ataupun membolehkan mereka bergerak dengan lebih bebas ke luar negara ataupun ke luar negeri. Untuk rekod 264 individu ini merupakan kumpulan pertama daripada keseluruhan 4,000 atlet dan pegawai dalam senarai KBS untuk diberikan keutamaan sebagai penerima vaksin dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan fasa pertama. Dan saya kira itu sahajalah perkembangan yang boleh saya bawakan dari Kompleks Sukan DBKL. Kembali kepada Hakim di Bukit Jalil.